Tuan cakap favourite tuan tadi adalah kes-kes yang tentang pengesahan nikah. Kenapa tu tuan? Sebab kes pengesahan nikah ni, dia yang kita jumpa, sebab kes pengesahan nikah ni dia kita nak perbetulkan pernikahan orang tu. Okay. Kan, bila kita perbetulkan pernikahan satu pasangan tu, kebiasaannya kita akan betulkan the rest tu. Contohnya kalau dia ada anak, Faham. anak dia akan jadi betul. Dia ada harta dia boleh turunkan. So macam kesan dia besar lah. Kesan dia sangat besar. Kalau yang tak daftar nikah ni, memang risiko dia, kesan dia sangat-sangat besar. Kenapa kalau kita kahwin kat Thailand, balik Malaysia problematik? Kalau saya suka nak share benda ni. Kenapa orang pilih nikah dekat Thailand ataupun pilih nikah dekat Indonesia? Ini antara dua negara yang orang banyak pergi. Kenapa orang tak pergi Singapura? Kenapa orang tak pergi? Tapi memang Singapura ni mungkin dia ketat. Oh ya? Kan gitu. Tapi kalau Thailand dengan Indonesia ni sebab dia bahasa kita dengan bahasa dia sama. Kedua, saya nampak dari segi mazhab dia orang sama dengan kita. Jadi cara pernikahan dia orang tu sama. Kalau kita tanya macam mana nikah dekat sana, sama itu kan. Macam dekat Malaysia juga. Ada pegang tangan apa semua. Aku nikahkan nikah sama. Yang kita boleh faham. Jaranglah kita dengar orang nikah. Ada kat luar negara pun ada. Paling jauh saya pernah buat pernikahan dekat Republic of Guinea. Republic of Guinea. Guinea ni dekat Bila saya buat kes tu baru saya tahu ada pun. Guinea Indon ke Afrika? Afrika. Republic of Guinea. Negara kecil. Oh, yang Indon tu Papua Guinea Itu Papua New Guinea. Papua New Guinea. Republic Ni memang Guinea betul kan? Di Afrika, orang Malaysia perempuan kahwin dengan orang Afrika di Republic of Guinea. Dan masa itu minoriti Islam. Paling jauh tu. Tapi kebanyakannya di Thailand dan di Indonesia. Lagi satu sebab Thailand sempadan, Indonesia pun sempadan, dekat je. Tu yang banyak kita jumpa tu. Kenapa tu? Kenapa dia pergi sana? Orang yang nikah, kita kata nikah sempadan ni kan, dia adalah nikah yang tanpa kebenaran tu biasa semua. Kita kena faham kenapa kita sebut nikah sindiket, nikah sempadan, nikah tanpa kebenaran ni. Kita akan panggil dia sebenarnya ada satu nama kita panggil nikah sindiket. So dalam nikah sindiket ni ada nikah sempadan, ada nikah tanpa kebenaran. Kan, yang kita ada orang yang sebut konsep dia panggil nikah sedikit ni ada nikah tanpa kebenaran. Kenapa orang kahwin dekat Thailand, kenapa orang kahwin dekat Indonesia ataupun negara-negara lain tanpa kebenaran? Kalau saya boleh katakan ini yang datang pada kita, bukan kita yang buat kajian tu. Antaranya pertama, orang yang kahwin kat luar ni antaranya yang dah kes terlanjur lah. Ada ni memang yang kita jumpa lah. Yang dah terlanjur, jadi nak nikah mungkin nak cepat, shoot je lah. Terlanjur ni maksudnya mengandung ke? Mungkin dah mengandung lah biasanya. Dah mengandung, jadi dia pergi. So boleh jadi terlanjur tapi tak mengandung kan? Ada juga yang terlanjur tak mengandung pun pergi juga. Mungkin dia nak pergi juga. Ada juga. Tapi yang banyak kita jumpa yang terlanjur. Kedua, yang tak ada restu keluarga. Dia nak kahwin dengan pasangan dia, dia cinta, berjanji setia apa semua, tiba-tiba keluarga tak restu. Nak kahwin juga, mana lagi solution ni? Itu je lah dia pergi. Ketiga yang kita jumpa orang yang nak berpoligami lah, tanpa pengetahuan. Ini memang banyak lah yang poligami tanpa ni pengetahuan. Isteri sedia ada. Jadi dia kahwin kat sana lah yang kita nampak. Sebab mungkin dia tahu kalau dia mohon poligami kat Malaysia, mungkin chances dia tak lepas ke, tak dapat kebenaran untuk berpoligami. Ke sana lah jawabnya. Alright. Saya rasa tu yang sebab yang kedua tu dia terlanjur, obvious lah. Sebab macam kalau kita dah terlanjur and kita dah mengandung, kita memang tak boleh kahwin di Malaysia. Boleh kahwin, Cuma dia dah cepat. Cuba je bayangkan, tiba-tiba ada orang datang, nak kahwin cepat. Saya kata, kenapa kau nak kahwin cepat? Sebab permohonan perkahwinan dekat Malaysia ni, dia melalui
pejabat agama, dia isi borang, dia kena tetapkan bila tarikh nak nikah, perwalian, pasangan, nak bincang keluarga dengan keluarga lagi. Takkan tiba-tiba you nak bawa anak dara orang pergi nikah terus macam tu saja. Tapi dalam keadaan drastik yang dia nak cepat, Kenapa Thailand allow benda tu? Thailand tak tahu. Thailand bukan check. Bukan you dah mengandung ke ataupun you dah terlanjur ke? Tak. Malaysia check dah mengandung belum? Tak, dia tak adalah check. Tapi by the time kita nak buat permohonan tu, kan dia ada aturan dia. You kena ambil HIV test, you kena dapat borang perakuan bujang, you kena tetapkan siapa wali you. Then you kena explain dengan your father. Ayah saya nak kahwin lah. Kata, bila nak kahwin? Esok. Tak ke bapak you kata, apa hal? Masih ada something wrong. Kan dia akan ngerti. Jadi dia kata, dah lagi 3 bulan, 4 bulan akan datang. Kita nak arrange everything, nak buat kenduri kendara. You bayangkan lagi 6 bulan nak kahwin. Dalam perut macam mana? Dah besar. Itu adalah solusi yang orang pergi. Kita cadangkan lah. Itu yang memang kita jumpa. Katakanlah parents pun tak ada problem. Semua orang tak ada problem. Tapi kita memang nak kahwin kat Thailand. Boleh? Kalau you kahwin kat Thailand, kenapa nak kahwin kat Thailand? You dah ada kebenaran, you ada keluarga dah bagi tahu. You boleh nikah. You bapa akan jadi wali, abang akan jadi wali contohnya. Kenapa nak susah payah pergi ke sana? Adakah nak kahwin ni wajib menggunakan wali? Ya, perempuan kenalah. Maksudnya wali tu keluarga dia, ayah dia. Ayah dia. Wajib. Kalau tak ada ayah, wajib. Dia Tapi kenapa kat Thailand boleh tanpa ayah? Kalau dia wajib, tak sah lah kan? Sebab dia kena wali hakim. Maksudnya, bolehlah guna wali hakim. Jadi kalau di sana, di Malaysia tak boleh. Wali hakim ni, di Malaysia ni, kat Malaysia tak boleh. Wali hakim di Malaysia adalah orang yang dilantik oleh Sultan bagi negeri-negeri yang ada Sultan. Dan yang oleh yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tak ada Sultan. Jadi kenapa kat Malaysia tak boleh direct nak kahwin dengan guna wali hakim? Apa like the logic behind tak boleh tu? Kita tak boleh simply gunakan wali hakim, tak boleh. Dia aturan dia kena pakai wali kita. Wali mujibir, dia panggil ayah. Ayah, datuk. Kalau ayah dah mati, aturan agama ke aturan dia undang-undang? macam tu. Penodaan susunan wali tu macam tu. Oh, so Ayah, datuk. Kalau ayah dah datuk tak ada, barulah boleh pergi abang kandung, adik kandung. Dia ada susunan dia tu. sampai dah habis tak ada baru wali hakim. Kita tak boleh guna wali hakim. Orang yang guna wali hakim ni adalah mualaf. Contohnya, orang yang baru convert, dia tak ada keluarga yang Muslim, semua non-Muslim. So, wali hakim. Ataupun anak luar nikah. Ataupun anak angkat yang tak tahu mana asal-usul kan. Orang-orang macam ni bolehlah guna wali hakim direct. Dia memang tak ada ayah. Tak, sekejap, saya confused. Saya nak bagi kita betul-betul 100% clear sebab takut saya salah faham. So, adakah tak boleh guna wali hakim tu hanya dekat Malaysia saja? At first layer tu. Maksudnya kalau kita ada ayah, kita memang tak boleh guna wali hakim dekat Malaysia. Ataupun memang dalam agama, kita kena guna ayah dulu kalau dia masih hidup. Betul. Bukan kata wali hakim sebenarnya. Abang pun tak boleh. Jadi Kalau you ada ayah, you guna kata you bergaduh dengan ayah contohnya kan. Tiba-tiba ayah kata tak boleh, ayah tak nak jadi wali you. You tak boleh jam pergi dekat ayah, abang tak boleh. Apa lagi, apatah lagi nak pergi kepada wali hakim. Jadi kalau jam juga kat abang, adakah perkahwinan tu tak sah? Tak sah. Tapi macam mana boleh sah dekat Kita Thailand? ada kes macam tu. Dia bergaduh dengan ayah dia. Dia deal dengan abang dia yang jadi wali. Tapi Memang tak sah. Itu yang dekat, macam mana boleh dekat Thailand sah? Thailand tu sebab dia lari daripada wali dia dalam jarak 2 mahalah. Oh, okay. Ni menarik tuan. Saya belajar something baru. Dia pergi dekat Thailand. Dia gunakan pernikahan dekat sana. Wali hakim. Sebab jauh. Sebab jauh. Jadi dia guna hukum jauh tu. Dia ambil kira kedudukan wali tu. Faham. Dengan tempat pernikahan tu. Ini antara salah satu kenapa orang pergi kat sana. Contoh lah kan, saya tak rasa ni berlaku lah. Contoh kan, dia orang Johor. Kalau secara hukumnya, dia pergi ke Perlis. Lebih 2 marhalah. So dia boleh lah sebenarnya kan. Sebab guna wali hakim sebab lebih 2 marhalah, betul? Cuma negara Malaysia tak allow, betul? Kalau dia pergi ke Perlis, dia tak guna wali hakim siapa? Wali hakim tu adalah orang yang dilantik oleh Sultan.
Jadi orang tu katakan Haji ni nama dia Haji, contohlah Haji Ahmad. Dia ni orang wali hakim. Maksudnya dia ni bekerja di pejabat agama melalui Jabatan Agama Islam. Jadi tauliah dia tu boleh bagi pada dia sebagai kadi ataupun sebagai wali dengan kebenaran mahkamah. Orang nak guna wali hakim ni kena kebenaran mahkamah. Ada 3 jenis perkahwinan yang perlu kebenaran mahkamah baru boleh kahwin. Kalau you kahwinan lain daripada tu, 1 perkahwinan bawah umur, you kena mohon kebenaran mahkamah. 2, wali hakim. You tak ada wali, you kena mohon wali hakim. You kena pergi mahkamah dulu. You tak boleh pergi pejabat agama. 3, orang yang nak berpoligami, kebenaran mahkamah. 3 ni je pernikahan di Malaysia yang perlu proses melalui mahkamah. The rest adalah pergi kepada pejabat agama. Isi borang, online baik, tak online ke, isi borang. Dan dia akan panggil lah wali tu siapa, ayah ke, mainlah IC ayah, surat nikah mak ayah, nak katakan you anak pakcik ni, surat nikah, surat beranak you mana. Kat situlah proses dia tu. Kalau kat Thailand, siapa lantik wali hakim tu? Sultan Thailand? Thailand Sultan lah? Tak ada? Orang Thailand lah. Orang pejabat agama Thailand lah. Oh, pejabat agama. Memang dekat, diorang memang allow siapa-siapa menggunakan wali hakim. Dia memang kadi yang bekerja di pejabat agama di sana. Jadi dia nikah tu di sana lah. Maksudnya siapa-siapa yang nak gunakan wali hakim boleh lah di Thailand. Orang Thailand memang dia akan allow. Dia akan Dia akan bagi lah kalau nak pakai. Dia So jadi walaupun secara hukumnya boleh lebih 2 marhalah nak kahwin kat Perlis tu, tapi agama kita dalam negara kita punya undang-undang, wali hakim ni nak guna kena complicated lah dia punya cara mohon. Dia tak boleh simple-simple. Jadi secara amnya orang yang dapatkan wali hakim kat Thailand sebab lebih mudah untuk akses wali hakim. Betul. Saya boleh cakap macam tu lah. Apa definition wali hakim sebenarnya? Macam mana? Apa definition wali hakim sebenarnya? Wali hakim ni orang yang ada kuasa untuk menjadi wali lah. Menjadi wali kepada orang perempuan tu. Selain daripada wali nasab, mak, ayah, datuk, abang. Dah tak ada keluarga ni. Jadi nak nikah kena ada wali. Jadi kat situlah peranan wali hakim tu. Tapi wali hakim yang di Malaysia ni adalah wali hakim yang ada stated dalam undang-undang tersebut. Orang ni siapa? Dan orang ni ada dekat mana? Kita nak pakai dia. Dia ada dekat pejabat agama. Sekian. Macam tu lah. Okay. Sebab itu banyak juga pernikahan yang dalam Malaysia sendiri pun jadi tak sah. Sebab wali tak siapa-siapa dia ambil. Kita jumpa je orang nikah dengan orang Indonesia kat rumah kongsi contohnya. Tah kadi sama mana datang nak ambilnya ustaz daripada Indonesia jadi wali dia. Tak sah. Jadi macam tu. Tak sah Tak sah. Kalau poligami tadi pun pergi, kalau orang nak berpoligami nak mudah pun dia akan pergi Thailand kan, kahwin tadi tuan cakap kan. Orang yang pergi ke keluar ni berpoligami ni, antaranya kita nampak orang yang memang nak sorok daripada pengetahuan isteri sedia ada lah. Ataupun dia ni memang dah tak ada, kita boleh kata peluang dia tu tak lepas tu tipis lah. Dia macam tu. Dia kata saya tak boleh lepas lah ni. Saya kemampuan tak ada, duit tak ada. Jadi saya terpaksa kahwin sana. Maksudnya dekat Malaysia dia tapis lah kau kalau nak kahwin dua. Poligami, ya betul. Antaranya macam mana tu tuan? Dia akan tengok kemampuan you. Kesediaan orang isteri sedia ada. Tanggungan. Track record you dengan isteri sedia ada macam mana? Kalau isteri pertama pun you bantai, pukul apa semua, mahkamah susah lah nak benarkan. So mahkamah akan interview isteri pertama? Mahkamah nak jaga. Dia akan interview semua benda. Dia akan interview isteri sedia ada, pemohon, bakal isteri, bakal wali. Ni 4 ni individu yang akan dipanggil during poligami proses. Memang akan panggil. Nak tengok suami you okey tak? Suami saya okey. Cuma makan minum semua cukup. Okey. Tapi bagi tak dia kahwin tu? Bagi. Atau bagi tak? Saya tak bagilah. Yelah, kita kena raikan jugalah kan perasaan orang perempuan kan. Kerana dia poligami dia agak sensitif sikit. Walaupun suami tu complete everything. Tapi tapi mahkamah kena panggil, mahkamah nak tahu. Kenapa you setuju? Kenapa you tak setuju? Mungkin you ada kena ugut ke? Ada
Kena apa-apa ke yang boy setuju, everything kena clear dalam mahkamah sebelum mahkamah dibenarkan. Sebab tu di Malaysia ni poligami tu kebenaran mahkamah. Isteri you benar macam mana pun mahkamah tak benarkan, you tak still tak boleh poligami. Boleh jadi ke isteri tak benar kan, mahkamah benarkan? Boleh. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Isteri benarkan, mahkamah tak benarkan, pun tak jadi juga. Dia kebenaran mahkamah. Tapi kita kata dia pengetahuan isteri sendiri. Bukan dengan kebenaran isteri tu. Tapi dengan pengetahuan dia. Tapi kalau dia dah benarkan, you got the credit lah. You dah adalah kredit kan. Okey lah, tu maknanya wife dia pun dah jaga okey. Dia pun dah setuju. Mahkamah bagi je lah. Itu je cerita dia. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je. Dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.